Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfabi Amran. Nombor metik saya 19PI 02007. Okey, dalam video saya ini saya nak bentangkan pasal dalam pembentangan saya ini iaitu untuk tajuk bab haji dan umrah. Okey, daripada subjek fiqh ibadat dan munakahat daripada Ustaz Mat bin Ahmad. Okey, tajuk kami bab haji dan umrah. Dalam pembentangan saya ini akan cakaplah pasal bab haji dan umrah ni. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya, Muhammad Syamil Faris bin Maharudin, Muhammad Adri Syakir bin Muhammad Afandi, Muhammad Faidul bin Hisham, Muhammad Faris bin Adnan. Kita buang masa, saya teruskan dengan slide yang pertama. Okey, pasal haji dan umrah ni. Okey, slide yang pertama pasal takrif haji dan umrah. Takrif haji umrah al-haji lughatan qasru mutlaqan nau'an al-qalil yang qala kathratu al-qasdi ila min ta'zimuhu wa syar'an. Masyara'an qasdu al-Ka'bah li ada af'al maqsusa aw huwa ziyarah makan maqsus fi zaman maqsus li fi'il maqsus wal umratu lugha az-ziyarah wa qila al-qasdu ila makan amir wasamitu bizalika li anha taf'alu fi umrah kullu wa syar'an qasdu al-Ka'bah lin nisak wa tawaf wa sa'i wa la yakni anha al-haji wa an istimal alaiha. Okey, untuk slide yang pertama, maksud untuk penerangan itu adalah takrif haji dan umrah ni yang mendefinisikan haji dan umrah. Haji adalah bahasa niat yang keluar atas kewibawaan, manakala haji ini juga niat besar orang yang memuliakan dan secara yang sah berniat untuk ke Kaabah, untuk melakukan tindakan yang tertentu atau mengunjungi Kaabah lah, tempat tertentu pada waktu tertentu dengan tindakan tertentu. Umrah dari segi bahasa lawatan dan dikatakan niatnya adalah untuk menempatkan amir, dan disebut itu kerana ia berlaku sepanjang hayat dan dari segi syarak menuju ke Kaabah untuk iaitu untuk bertawaf dan sa'i. Menunaikan haji tidak diperlukan walaupun ia termasuk. Okey, itu adalah poin yang pertama saya mengenai haji dan umrah. Untuk slide yang pertama. Seterusnya umrah lughatan. Poin kedua untuk poin yang kedua. Hikmahu wa daliluha al-hajj wa rukun al-khamis min arkan Islam fardatullah ta'ala 'ala al-mustati' al-umrah mislahu fahman aslani inda syafi'iyah wal hinabala liqauli ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa atimul haji wal umrata lillah, surah al-Baqarah ayat 196. Okey, kejap ya. Okey, peraturan dan bukti mereka. Maksudnya poin yang kedua ni pasal hikmah dan dalil lah mengenai haji dan umrah ni. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang Allah SWT mahukan wajib kepada setiap orang, kepada orang yang syaratnya benda ni memang wajib, tapi untuk yang mampu. Dan umrah samalah hukum dia. Umrah pun sama. Dalam ayat Quran Allah SWT berfirman wa atimul haji wal umrata lillah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Maksudnya tunaikanlah haji dan umrah jika engkau bermampu. Okey, poin yang seterusnya dia pasal zaman masyru'iyatiyah. Maksudnya bila haji dan umrah ni berlaku. Okey. Zaman masyru'iyatiyah ala sahih anil haji fadri fi awakhir sunnah minal hajr wa an ayat fardatu ya qauli ta'ala walillahi 'alan nas hijjul bait, surah ayat yang ke-97. Nazala al-wufud awakhir sunnah tis'un wa ra'i akthar al-ulama wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhar al-hajj ba'da fardahu amman wahidan wa innama akhiru alaihi salam li sunnah al-ashira li azri wa nuzul al-ayat ba'da fawat al-waqti. Okey. Masuk untuk poin saya ini adalah waktu kesahihan untuk haji dan umrah ini di sebelah
Haji dan umrah ini. Haji dikenakan pada akhir tahun ke-9 Hijrah. Nah, bahawa ayat yang ditetapkan adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan Tuhan membenarkan orang-orang ziarah ke rumah dalam surah Ali Imran. Diturunkan pada tahun perwakilan pada akhir tahun ke-9 yang merupakan pendapat kebanyakan sarjana, dan bahawa doa-doa Allah dan selawat kepadanya tidak menunda haji setelah pelaksanaannya selama 1 tahun. Selawat kepadanya sebagai alasan merupakan perkataan ayat setelah berakhirnya waktu itu, sehingga haji setelah hijrah adalah 10 tahun haji, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Okey, itu sahaja untuk poin pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Lupa nak bagi tahu kat sini, untuk tajuk saya ni, untuk tajuk kumpulan kami ni, tajuk dia boleh rujuk dalam buku muka surat 117. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pembentangan yang seterusnya. Nama Muhammad Hadri Syakir bin Muhammad Afendi. Nombor metrik 19 BI 02023. Saya akan menerangkan hikmah haji wal umrah. Yang awal, izhar al-musawat baina al-muslimin aghniyawihim wa fuqara'uhum. Maksudnya menunjukkan persamaan antara orang Islam, orang kaya, orang Arab dan orang asing. Urrabuhum wa ujmihim bilibas wahid fi makan wahid, dengan satu pakaian di satu tempat. Yang kedua, membangkitkan kembali realiti persaudaraan Islam dan menunjukkan dengan cara yang nyata, sehingga halangan bahasa dan perbezaan negara tidak mempengaruhi, dan kaedah terbaik untuk menghidupkannya adalah bertemu mereka di sekitar masjid. Saya akan menyambung syarat dan suasana haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Tidak wajib orang kafir dan orang murtad. Yang kedua, mesti berakal. Tidak wajib atas orang gila, dan jika dilakukan juga tidak sah hajinya. Yang ketiga, baligh. Tidak wajib atas kanak-kanak tetapi sah hajinya, dan tidak susur wajibnya bila baligh. Yang keempat, kebebasan merdeka, bukan hamba. Hamba abdi tidak diwajibkan tetapi sah hajinya dan diberi pahala. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Hisham, nombor metrik 19 BI 02027. Okay, saya akan memberikan 3 syarat sah haji. Yang pertama iaitu waktul mahsus, iaitu waktu tertentu yang paling terkenal dalam ibadah haji dan waktu-waktu khasnya, iaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 daripada Zulkaidah tersebut. Okey, syarat yang kedua pula ialah makanul mahsus, iaitu tempat yang khusus, adalah tanah Arafah untuk berdiri dan juga Kaabah yang berada di Masjidil Haram untuk mengelilinginya. Sekiranya dia ataupun beliau tidak berkeliaran di tempat selain pada Kaabah dan berdiri di tempat selain pada Arafah, maka hajinya tidak sah. Okey, yang ketiga pula ialah ihram. Niat untuk memasuki kesucian haji ataupun umrah ataupun kedua-duanya sekali adalah bersama-sama dengan talbiyah.
Itu saja daripada saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamim Farih bin Baharudin. Nombor metrik 19BI02015. Baik, saya akan teruskan dengan pembentangan iaitu al-miqat al-zamani wal makani. Mawaqit huwa jami'ul miqat wa yanqasimu ila qismain. Mawaqit adalah jamak kepada miqat dan dia terbahagi kepada dua, iaitu miqat zamani, miqat makani. Miqat zamani adalah fayaqsidu bihi al-fitrah al-zamaniyah allati yasuhu an yaqa'a fiha al-ihram fil hajj, iaitu jangka masa waktu di mana kita memerlukan untuk berpakaian ihram pada waktu tertentu, okey, untuk melakukan haji. Baik, yang seterusnya adalah miqat makani, iaitu fayaqsidu bihi al-hududul makaniyah allati yajibu an la yatajawwazuha qasidul hajj illa wa huwa mahram. Baik, dengan di sini adalah maksudnya dengan perbatasan antara tanah halal dan tanah haram, dan kita sebelum memasuki tanah haram tersebut kita memerlukan untuk berniat haji. Baik, yang seterusnya adalah apa itu miqat zamani. Miqat zamani huwa ibarah an syahrul syawal wa zilqa'dah wal 'ashra ula min zilhajj. Dia adalah tempoh waktu yang mana kita untuk melakukan haji tersebut bermulanya pada bulan frasa dia adalah pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Fahaza maddah al-zamaniyah hiya al-fitrah al-maftuhah lil-ihram bil-hajj. Ini adalah masa untuk melakukan ihram kepada berpakaian ihram pada untuk yang menunaikan haji. Baik, seterusnya adalah miqat makani. Miqat makani ni apa dia? Miqat makani adalah huwa ibarah hududul tahib bil haram al makki min syatta jihatu. Dia adalah merupakan sempadan tempat di mana tanah halal dan tanah haram ia dikelilingi oleh pada sudut sisi yang ada. Contohnya adalah pada Zulhulaifah. Zulhulaifah adalah di mana miqat yang terletak pada 12 km daripada Madinah dan kira-kira 450 km daripada Mekah. Ia merupakan lokasi bagi jemaah yang datang daripada arah Madinah menaiki bas ataupun kereta. Baik, yang kedua adalah Al-Juffah. Al-Juffah ini bagi jemaah yang datang daripada Mesir, Syam, Tunisia, Jordan, Lebanon, Palestin dan sebagainya. Kemudian Yalamlam adalah lokasi di mana jemaah yang datang daripada Yaman dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Bagi negara-negara Asia yang menaiki kapal laut sahaja yang melalui kawasan ini, dan mereka patut berniat dan memakai ihram. Kemudian Qarnul Manazil. Qarnul Manazil adalah di satu tempat di mana jemaah yang datang dari Najd, Kuwait, jemaah daripada Asia Tenggara yang menaiki kapal terbang. Baik, kemudian Zatul Iraqi adalah miqat jemaah yang datang daripada Iraq dan arah sama dengannya. Dan seterusnya adalah wadalil wujub an-nabi sallallahu alaihi wasallam arsal Aisyah kama fi hadis sahih ba'da qada ila Tanaim. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Aisyah
Ini adalah hadis sahih dan Nabi berkata pergilah kepada Tanaim dan berniat di situ. Jadi Tanaim ini adalah satu tempat yang di mana kita nak melakukan umrah ataupun melakukan umrah, tapi Tanaim ini adalah dia keluar tanah halal daripada Mekah. Dia kira-kira 5 kilometer sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris bin Adnan, nombor matrik 19BI 02030. Jadi saya akan teruskan kepada poin seterusnya, iaitu a'malul haji, iaitu amalan-amalan semasa menunaikan haji. Ya, amalan menunaikan haji ni terbahagi kepada 5. Yang pertama, al-ihramu minal miqat, iaitu berihram di miqat. فيجب على الحاج إذا أرادوا أن يدخلوا في الحج أن يحرموا به في ميقاته سواء الزمان ومكان, iaitu wajib sekiranya jemaah haji ingin memasuki haji, dia mesti memasukkan ihram untuknya, tidak kira waktu dan juga tempat. Iaitu kebiasaannya jemaah haji ni akan berniat ihram di Bir Ali ataupun Kornul Manazil, kerana tempat tersebut lebih dekat berbanding tempat-tempat miqat yang lain. Yang keduanya, al-mubayyitu bi Muzdalifah, iaitu bermalam di Muzdalifah. Idza nazala al-haji min Arafatu ba'da ghurubi syams wa wasil bi Muzdalifah wa huwa makani baina Arafah wa Mina. Iaitu bermaksud sekiranya jemaah haji itu turun dari Arafah setelah matahari terbenam dan tiba di Muzdalifah, iaitu tempat antara Arafah dan juga Mina. Jadi mereka akan bermalam selepas separuh malam 10 Zulhijjah hingga terbit fajar pada hari tersebut. Yang ketiga, ramiyul jimar, iaitu melontar jamrah. Yajibu ala al-haji idza nazala min Arafah thumma bata bil Muzdalifah an yattajihi ila jumratul aqabah wa hiya fi akhir Mina mimma yali Makkah. Yang bermaksud wajib ke atas para jemaah haji apabila sampai di Arafah kemudian berhenti di Muzdalifah untuk menuju ke Jamratul Aqabah. Ianya berada di Mina yang terletak sebelah Mekah. Bagi melontar jamrah ni, mereka melontar sebanyak 7 kali, iaitu 7 melontar tu dengan batu kerikil. Batu kerikil tu disepertikan seperti anak-anak batu, boleh dikatakan sebesar ibu jari. Yang keempat, al-mubayyitu bimina lailati tashrik la yakfi. Al-mubayyitu bimina lailati tashrik, iaitu bermalam di Mina pada kedua malam tashrik, la yakfi an yarmiyu al-haji al-jumratu thalatha ayyam at-tashrik thumma yanzilu ila Makkah fayubayyitu fiha, bal yajibu alaihi an yubayyitu bimina lailatil yaumil awal wal yaumil thani min ayyamit tashrik bihaitsu yamdi ma'zamul lail fiha. Iaitu bermaksud tidak cukup bagi jemaah untuk melontar batu kerikil selama 3 hari tashrik, kemudian turun di Mekah dan bermalam di sana. Bahkan wajib ke atasnya bermalam di Mina pada malam pertama dan malam kedua dari hari tashrik, sehingga menghabiskan hampir sepanjang malam di sana. Hari tashrik ni iaitu pada 11, 12 Zulhijjah atau 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tetapi dengan syarat pada malam hari ketiga hari tashrik tu, iaitu hari ke-13 Zulhijjah, matahari tidak terbenam semasa masih berada di sana, iaitu pada hari ke-13 tu, hari terakhir, boleh berada di sana sebelum matahari terbenam.
Yang seterusnya, yang terakhir tawaful wida', iaitu tawaf selamat tinggal. Idza atamma manasakatu kullaha wa annaha a'maluhu wa aradul khuruj min Makkah wajibu alaihi an yatufu bil Ka'bah tawaful wida'. Tawaf wida' ni dilakukan oleh jemaah yang ingin meninggalkan kota suci Mekah. Dalam erti kata lain, ianya ialah tawaf terakhir yang dilakukan oleh jemaah yang sudah sempurna melakukan ibadat umrah dan haji, dalam maksud untuk memberikan penghormatan yang terakhir sebelum mereka bergerak meninggalkan tanah suci Mekah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.